Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syafiq bin Syahri Giza, 10 DKM 020F 2040. Untuk chapter 1 Maintenance Organisation, untuk introduction-nya ialah membuat putusan tentang langkah penyelenggaraan pencegahan PM dan corrective maintenance, dan selain itu clear duties dan responsibilities, risk-based maintenance RBM, total productive maintenance RTPM, reliability centered maintenance RCM, dan maintenance management system MMS. Selain itu, untuk function of maintenance organisation, yang pertama ialah untuk meningkatkan keberkesanan kecekapan kerja penyelenggaraan dasar peraturan dan peraturan mesti diwujudkan untuk mengelakkan kelewatan dalam kerja penyelenggaraan. Prosedur untuk operasi penyelenggaraan mesti disiapkan tepat pada masanya. Pastikan organisasi mematuhi undang-undang, peraturan dan dasar. Pastikan penyelenggaraan adalah cekap dan berkesan, dan memastikan komponen kemudahan seperti elektrik di bahagian seperti PCB, dan simpan rekod setiap tugas penyelenggaraan yang dilakukan setiap hari bersama-sama dengan kos kerja penyelenggaraan boleh dikesan dengan bantuan dokumentasi. Dan pasukan penyelenggaraan memerlukan inventory untuk melaksanakan operasi penyelenggaraan yang cekap. Oleh itu, pengurusan penyelenggaraan mesti memastikan bahawa kaki tangan penyelenggaraan mempunyai akses kepada inventory. Seterusnya, ini adalah carta organisasi di bahagian penyelenggaraan di Politeknik Semenanjung. Ini adalah contoh-contoh carta organisasi yang telah kami ambil. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amirul Haziq bin Zamri, nombor metrik 10 DKM 20F 2016. Saya akan menerangkan tentang susun atau bengkel. Pengenalan. Susunan peralatan, stesen kerja dan sumber lain dalam bengkel atau kemudahan pengeluaran dikenali sebagai susun atau bengkel. Ia mesti teratur dan praktikal untuk menggunakan ruang kerja dan peralatan yang terbaik. Terdapat dua susun atau pelan bengkel berdasarkan kajian kes kami di unit penyelenggaraan Politeknik Seberang Perai bagi sektor penyelenggaraan elektrik. Yang pertama, pelan lantai elektrik Politeknik Seberang Perai. Ianya berfungsi sebagai pelan untuk menempatkan tempat yang memerlukan penyelenggaraan elektrik. Yang kedua, susun atau pelan pemindahan. Pelan pemindahan berfungsi untuk membentangkan cara keluar dari bangunan dengan selamat semasa kecemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zakwan Nur dan nombor metrik saya 10 DKM 20F 2020. Jadi saya akan menerangkan berkenaan dengan list of equipment. Jadi untuk introduction, dalam kejuruteraan dan pengurusan penyelenggaraan, senarai peralatan merujuk kepada julat, alat, mesin dan sistem perisian yang digunakan untuk menyokong aktiviti penyelenggaraan dalam tetapan industri. Peralatan ini dipilih secara khusus dan menyatakan setiap item peralatan tersebut mengikut nama, perihal, kategori dan lain-lain. Ini adalah untuk memastikan fungsi yang betul, kebolehpercayaan dan jangka hayat aset industri. Okey. Selain itu, senarai peralatan boleh berbeza-beza bergantung pada industri, keperluan penyelenggaraan dan tugas khusus yang perlu dilakukan. Jadi, kemudian kita akan tengok pula kepada benefit of list equipment. Okey. Yang pertama adalah efficient maintenance operation. Okey, untuk efficient maintenance operation, dengan mempunyai senarai peralatan yang disusun rapi, akan dapat memastikan juruteknik penyelenggaraan mampu mempunyai alat dan sumber yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan cekap. Ini meningkatkan produktiviti dan keberkesanan keseluruhan aktiviti penyelenggaraan dan mengurangkan masa henti dan mengoptimumkan penggunaan sumber. Kemudian benefit yang kedua adalah cost optimization.
Jadi ketersediaan peralatan yang perlu adalah penting untuk pengoptimuman kos dalam operasi penyelenggaraan. Selain itu, peralatan yang diselenggara dengan baik dapat beroperasi dengan lebih cekap, mengurangkan penggunaan tenaga dan mengurangkan kos penyelenggaraan keseluruhan. Dan last sekali adalah proactive maintenance. Penyelenggaraan proaktif adalah senarai peralatan termasuk peranti pemantauan keadaan dan alat penyelenggaraan yang diperlukan untuk masa hadapan. Alat ini akan membantu memantau kesihatan dan prestasi peralatan, mengesan tanda-tanda awal kemerosotan atau kemungkinan kegagalan. Dengan menjalankan penyelenggaraan proaktif ini, berdasarkan penunjuk ini, kerosakan yang mahal boleh dielakkan dan kebolehpercayaan keseluruhan aset boleh dipertingkatkan. Kemudian ini adalah example list of equipment. Jadi dalam list equipment ni dia mention nama, description, location, supplier, invoice number, purchase date, jenis asset, serial number, kemudian depreciation, type of equipment, description, cost. Jadi untuk list equipment yang kami dapat adalah nama dia adalah electrical equipment. Kemudian description dia adalah electrical test equipment dan location di Politeknik Seberang Perai. Supplier pula adalah Power System Solution Sdn Berhad dan invoice number IBN 785. Purchase date adalah 20 bulan 3 2022. Kemudian serial number adalah SN001. Jadi asset type pula adalah equipment. And purchase price adalah 13,225 dan depreciation adalah 5 tahun. Dan ini adalah antara type of equipment, iaitu multimeter device untuk measure voltage, current dan resistance dalam electrical circuit, dan cost dia adalah RM1,025. Kemudian kita ada juga insulation tester, digunakan untuk mengukur insulation resistance electrical equipment dan wiring. Kos dia adalah RM2,400. Dan akhir sekali kita ada circuit tracer, iaitu device yang digunakan untuk mengenal pasti arah electrical circuit, dan harganya adalah RM1,600. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum and hello everyone. My name is Muhammad Haikal bin Masahid and my material number is 10KM20F2067, and I will be presenting about chapter 4, which is Standard Operation Procedure, also known as SOP. So what is SOP? So the introduction for SOP. SOP is a standard operation procedures, are a collection of detailed instructions outlining the proper ways to carry tasks or process. SOPs are a vital tool for maintenance, engineering, and also management because they give technicians a standardized framework to work within, ensuring that activities are carried out consistently, safely, and also effectively. Next, I will be talking about 4.2, which is a significance of standard operation procedure. There are 5 significance of standard operation procedure. The first one is consistency, second one is security, third one is compliance, fourth is efficiency, and also fifth is training. Next, I will be sharing about 4.3, which is form of SOP. So this is the example of form of SOP. So the purpose of this form is to make electrical maintenance in Polytechnic Seberang Perai, and the required PPE is
safety glass of goggles, insulated gloves or sleeves, non-conductive footwear, hard hat, and protective clothing. Next is potential hazards. There are 3 of them, which is electrical shock, fire and explosion, and also falls and trips. This form is conducted in electrical maintenance. Operational SOP is electrical maintenance, and the version number of this SOP is February 27, 2002, volume 2, and the document number is OP 080120, and it has the Polytechnic Seberang Perai logo on it. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Haikal bin Ishak dan nombor matrik saya adalah 10 DKM 20F 2014. Saya akan membentangkan tentang maintenance planning and scheduling. Yang pertama adalah introduction. Electrical maintenance planning and scheduling are critical process for ensuring the safe and efficient operation for any electrical system. Ia bermaksud perancangan penyelenggaraan elektrik ini amatlah penting dalam memastikan keselamatan dan kecekapan semasa operasi penyelenggaraan sistem elektrik. Antaranya seperti adalah menguji, membuat tinjauan, membaiki dan menggantikan komponen yang rosak. Seterusnya adalah effective maintenance planning and scheduling can help organisation optimize their maintenance resource and reduce maintenance cost and improve overall equipment reliability. Ia bermaksud planning and scheduling ni boleh membantu menjimatkan kos, bajet dan meningkatkan penggunaan peralatan. Seterusnya adalah proses of electrical maintenance planning and scheduling. Langkah pertama adalah equipment identification. Ia dilakukan bagi mengenal pasti semua peralatan dan sistem elektrik yang memerlukan penyelenggaraan. Langkah kedua adalah maintenance strategy selection. Ia dilakukan melalui sistem pengurusan aset bagi organisasi mengawasi semua aset mereka dan keperluan penyelenggaraan aset tersebut. Yang ketiga adalah maintenance planning. Ia dilakukan bertujuan untuk mengenal pasti strategi penyelenggaraan yang perlu dipilih. Ini boleh merangkumi penyelenggaraan pencegahan, penyelenggaraan meramal ataupun penyelenggaraan pembetulan. Bergantung kepada tahap kepentingan peralatan dan tahap kerosakan yang dijangkakan. Yang keempat adalah scheduling. Ia bertujuan untuk membangunkan pelan penyelenggaraan yang menerangkan aktiviti penyelenggaraan yang diperlukan untuk setiap peralatan. Yang kelima adalah execution, iaitu melaksanakan aktiviti penyelenggaraan berikut mengikut plan dan jadual. Ia termasuklah melaksanakan tugas penyelenggaraan, membuat catatan, mengemaskan sistem dan pengurusan aset. Seterusnya adalah significance of maintenance planning and scheduling. Yang pertama adalah improve equipment reliability, iaitu apabila perancangan dan jadual penyelenggaraan yang betul, dia akan bantu mengenal pasti kerosakan pada peralatan sebelum dia rosak. Seterusnya adalah increase equipment lifespan. Sekiranya penyelenggaraan dilakukan mengikut planning dan schedule, jadi ia dapat meningkatkan jangka hayat dan ketahanan peralatan dan barang tersebut. Seterusnya adalah reduce maintenance cost. Apabila penyelenggaraan dilakukan dengan kerap, ia dapat mengelakkan peralatan tersebut rosak dan mengelakkan dari belanja kos yang lebih besar. Seterusnya adalah increase safety. Sekiranya penyelenggaraan dilakukan mengikut tempoh dan perancangan, ia dapat meningkatkan keselamatan daripada segi mesin itu meletup ataupun elektrik itu terbakar dan sebagainya. Seterusnya adalah compliance with regulation. Ia bermaksud organisasi sering dikehendaki mematuhi peraturan dan standard yang berkaitan dengan keselamatan elektrik dan penyelenggaraan. Jadi perancangan dan penyelenggaraan yang betul dapat membantu memastikan pematuhan dengan peraturan ini.
Yang keenam adalah improve productivity. Masa berhenti disebabkan oleh kerosakan peralatan boleh memberikan impak kepada productivity. Dengan melakukan penyelenggaraan yang tepat dan mengikut masa, ia dapat mengelakkan masa disia-siakan dan dapat melakukan produktiviti yang lebih tinggi. Seterusnya kita dapat lihat table of planning and scheduling. Ini menunjukkan salah satu contoh penyelenggaraan ataupun penggantian barang yang dilakukan. Kemudian adalah maintenance record. Ini adalah maintenance record yang dilakukan di Politeknik Seberang Perai. Itulah penggantian komponen-komponen dan penyelenggaraan komponen di sistem elektrik di Politeknik Seberang Perai. Okey, Seterusnya, langkah keselamatan. Penyelenggaraan sistem dan peralatan elektrik dalam bangunan termasuk dalam pemeriksaan, pembaikan dan penyelenggaraan. Langkah berjaga-jaga keselamatan mesti digunakan semasa melakukan penyelenggaraan elektrik untuk mengelakkan kemalangan dan kecederaan. Apabila melakukan penyelenggaraan elektrik bangunan, langkah berjaga-jaga keselamatan berikut perlu diambil. Terdapat beberapa peraturan keselamatan bagi penyelenggaraan elektrik. Yang pertama, matikan kuasa. Pastikan kuasa dimatikan pada panel elektrik utama sebelum memulakan sebarang kerja penyelenggaraan elektrik. Yang kedua, gunakan peralatan pelindung diri PPE untuk melindungi diri daripada risiko elektrik. Pekerja harus memakai PPE yang sesuai seperti sarung tangan getah, cermin mata keselamatan dan topi keras. Yang ketiga, gunakan alatan dan peralatan yang betul. Hanya gunakan alatan dan peralatan yang bertujuan untuk kerja elektrik dan pastikan ia berada dalam keadaan yang baik sebelum setiap penggunaan. Yang keempat, jangan sesekali bekerja bersendirian. Jangan sesekali bekerja bersendirian semasa melakukan penyelenggaraan elektrik. Perlu sentiasa ada orang yang tersedia untuk membantu semasa kecemasan. Yang kelima, kekalkan jarak selamat dari wayar dan peralatan elektrik hidup. Sentiasa jaga jarak selamat dari wayar atau peralatan elektrik hidup. Jangan sesekali menggunakan tangan kosong anda untuk menyentuh wayar hidup atau peralatan lain. Yang keenam, ikuti prosedur lock-out, take-out. Untuk memastikan bahawa kuasa dimatikan dan peralatan tidak boleh dihidupkan semasa penyelenggaraan sedang dilakukan, ikuti prosedur lock-out dan take-out sebelum mengerjakan sebarang peralatan elektrik. Yang ketujuh, pastikan ruang kerja kemas dan teratur untuk mengelakkan tergelincir, tersadung dan jatuh semasa melakukan kerja penyelenggaraan. Dan juga pastikan ruang kerja kemas dan teratur. Yang ke-8 dan terakhir, simpan peti pertolongan cemas pada diri sendiri. Sekiranya berlaku kecemasan, simpan peti pertolongan cemas dan pekerja harus diajar dalam prosedur asas pertolongan cemas. Secara keseluruhan, adalah penting untuk mematuhi peraturan keselamatan semasa melakukan penyelenggaraan elektrik bangunan untuk mengelakkan kemalangan dan kecederaan. Pekerja mesti menerima latihan prosedur keselamatan yang betul dan mengikutinya pada setiap masa. Seterusnya, terdapat beberapa PPE utama yang digunakan dalam penyelenggaraan elektrik iaitu yang pertama, jaket keselamatan yang berfungsi untuk melindungi badan dan anggota badan yang lain dari kilat yang berbahaya. Yang kedua, topi keselamatan dengan pelindung muka yang berfungsi untuk melindungi kepala dari objek yang jatuh dan mengurangkan bahaya terhadap pendedahan kejutan elektrik voltan tinggi. Yang ketiga dan terakhir, sarung tangan pelindung juru elektrik. Ianya berfungsi untuk melindungi tangan daripada kejutan elektrik apabila bekerja berhampiran pada wayar hidup, kabel dan peralatan elektrik. Sekian dari saya. Untuk chapter 7, Inventory Management System, store. Pasal inventory membantu perniagaan dalam menunjukkan barang dengan yang hendak dipesan bila dalam kuantiti apa
Inventory dijadikan daripada pemurahan produk hingga penjualan. Untuk menjamin sentiasa ada inventory yang mencukupi dan melekatkan pesanan pelanggan yang boleh memberitahuan yang betul tentang kekurangan. Amanah ini mengiktirafkan arah aliran dan bertindak balas terhadapnya. Advantage of inventory management system: greater accuracy of the inventory, then lower chance of overselling, low cost, keeping stock low and stock up, more insights, better teams, and better terms with vendors and suppliers, more efficiency, higher profits, a more organized warehouse, better customer experience. Untuk example of inventory management system, ini adalah contoh-contoh yang telah kami dapat daripada Jabatan Electrical Maintenance. Ini adalah high voltage plant, dan ini adalah bukti pembelian spare part untuk penggantian spare part baru equipment di PCB, itu electrical system, dan ini adalah sistem itu ABB MV switchgear spare and service. Inilah contoh-contohnya.